أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang berusaha Pakcik Nan, ya, seluruh jawatan kuasa surau An-Nasriyah Pendiat, seluruh kepada ibu-ibu, ayah-ayah, ya, tuan-tuan, puan-puan, dan sekalian, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama dipertemukan, dihimpunkan pada malam ni untuk sama-sama kita solat berjemaah bersama-sama dan dapat menghadiri kuliah majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melorongkan kita untuk sentiasa melaksanakan amal ibadah ataupun pekerjaan yang mulia. Mudah-mudahan kita memperoleh pertolongan, bantuan, rahmat, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi meneruskan pengajian fiqh, kita menggunakan kitab Idaman Penuntut, menghuraikan yang kusut, yang disusun oleh Syekh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. InsyaAllah kita masuk pada itu mukadimah. Ini baru kita masuk isi. Masuk isi, ya. Isi kitab ni, apakah bab yang pertama, ya. Sebelum daripada kita memulakan majlis ilmu, mari sama-sama kita membaca kitab, kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para salafus salih, para alim-alim ulama, serta kepada muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na anhu min ulumi fi darain, amin. Bersuci dan hukumnya. Kita masuk bab bersuci. Mana-mana kitab fiqh ni, pertama sekali mesti masuk bab bersuci. Mana-mana kitab sekalipun, kerana syarat sah ibadah itu mestilah
suci daripada segala kekotoran. Sebab kita nak buat ibadah. Lagipun fiqh ni yang kita baca fiqh ibadah, berkait dengan ibadah. Sebelum kita nak beribadah, mestilah kita pastikan diri kita ni kan suci daripada segala kekotoran. Yang paling penting je kotor yang menghalang daripada sahnya ibadah ibadah kita. Itu penting. Kita masuk bab bersuci. Adalah bersuci itu dalam percakapan hari-hari pada lughah. Yakni maknanya lughah ni di sudut bahasa. Di sudut bahasa dia, kalau perkataan terjemahan, bukan terjemahan, dia punya perkataan bahasa Arab. Kalau nak terjemah sesuatu tu mesti dia sudut bahasanya apa. Kemudian barulah dia sudut syaraknya. Biasanya dia sudut bahasa ni nak bagi ringkas, kefahaman yang ringkas. Kemudian syarak ni dia nak huraikan apa. Apa dia syarak. Pada lughah maknanya pada bahasa, membersihkan diri atau benda-benda daripada kekotoran. Nak suci diri kita ni daripada segala kekotoran. Kekotoran macam mana? Kekotoran luaran. Kekotoran luaran yang nampak, yang zahir. Yang nampak. Sama ada berbentuk ain ataupun berbentuk ataupun yang tak nampak. Tapi kita tahu benda tersebut ada najis, tapi kita tak nampak. Apa istilahnya? Kita tak masuk lagi. Hukmi, najis hukmi. Najis aini yang nampak. Jadi kita nampak tai cicak kan. Nampak tai tu kan. Itu aini, kita nampak ain dia. Rupa dia najis. Satu lagi najis hukmi. Hukmi secara hukum. Nampak dia tak nampak. Najis tu tak nampak, tapi hukumnya ada najis. Contohnya pakaian kita kena kencing. Kena pakaian kita pakai anak, baju anak kencing, anak kecil ada kencing. Waktu basah tu kita nampak dia kencing. Dia kencing. Tapi bila kering tak nampak dah. Tak nampak dah. Kesan basah tu tak ada. Tapi kita tahu kan, seluar tu kena air kencing. Secara hukumnya ada najis, tetapi tak nampak. Sama ada najis atau tidak, seperti air ludah. Air ludah, hingus dan lain-lain. Air ludah, hingus ni dia kotor. Dia kotor, tetapi dia bukan najis. Dia bukan najis. Macam hingus, meleleh ni kita sentak gini. Dia melekat. Dia bukan najis, tapi dia benda yang kotor. Benda yang perlu kita basuh. Maknanya takkan nak biar kan, hingus, tai hidung kadang-kadang tu jadi kita cucilah sebab benda tu termasuk benda yang kotor tetapi bukan najis. Tetapi air liur ketika tidur, orang tidur tu berbaring, air liur dia meleleh, itu air liur basi tu najis. Tapi kalau dia duduk, dalam keadaan duduk dia tidur duduk, meleleh air liur dia, itu tak kira air liur basi, itu bukan najis. Sebab dia bila baring ni dia air liur daripada perut. Daripada perut tu dia keluar. Daripada makanan kita, perut yang menyimpan makanan dia keluar. Dia keluar dan melalui mulut, itu dia kira sebagai air liur yang najis. Kalau duduk tu tak apa. Kalau duduk tu air liur yang ada di dalam mulut saja. Muntah najis. Muntah najis.
Dan maknanya pada syarak. Maknanya pada syarak, ini pada syarak. Tadi pada lughah, ni pada syarak. Apa dia makna bersuci pada syarak? Ataupun taharah pada syarak, iaitu menghilangkan halangan beribadah. Menghilangkan halangan beribadah dengan sebab ada hadas atau ada najis, dan menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab kena najis. Mana kita nak hilangkan, kita nak hilangkan, kita nak sucikan segala halangan yang menghalang untuk beribadah, dengan sebab ada hadas. Hadas ni dengan sebab kita nak beribadah, ada hadas besar. Hadas besar tu kena mandilah hadas besar. Nak hilangkan hadas besar. Kalau ada hadas kecil, ada kecil, contohnya kita kentut, kita kencing, dalam keadaan kita berhadas, tapi hadas kecil. Nak hilangkan hadas kecil bagaimana? Kita nak semayang, kena ambil air semayang. Itu hadas. Hadas terbahagi kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Nanti akan datang kita masuk. Ada najis, ataupun ada najis. Hadas tadi dengan disebabkan ada najis. Kencing. Kencing ni kena hilangkan kotoran yang ada pada badan kita. Tu buat orang lelaki ni kena jaga. Jangan bila kadang-kadang pergi masuk hutan ke mana kan, nak buang air tu ikut suka buang air. Tapi kena tahu juga hukum dia. Hukum iaitu lepas buang air tu kena istinja. Sama ada air, menggunakan air ataupun benda yang kering. Gunalah daun ke, kayu ke, istinja. Kerana apa? Kalau tak basuh, tak suci, jadi pakaian kita terkena najis. Ataupun badan tu masih lagi bernajis. Dikira badan tu bernajis. Pasal tak basuh, kemaluan tu tak basuh. Jadi tak boleh solat. Kerana menghalang daripada sahnya solat. Penat je semayang. Tapi tak diterima sebab dalam keadaan bernajis. Walaupun dia ambil air semayang, tapi ada najis di badan. Jadi ajar, kalau ajar anak-anak kecil-kecil tu ajar. Ajar kencing, kencing basuh. Kencing tu di bilik air. Jangan ikut je. Kalau ikut budak tu memang mata-rata dia nak dia kencing kan. Tapi kita ajar dia cara basuh bagaimana supaya besar nanti dia tak ada masalah. Bab bersuci tak ada masalah. Dia pandai untuk menyucikan najis, itu istinja. Dan menghilangkan halangan memakan sesuatu. Ini dalam bab kita harian lah. Perkara yang selalu kita buat, kita nak makan sesuatu, mestilah kita basuh. Kita basuh. Contohnya basuh apa? Basuh daging. Basuh ayam. Mesti kita pastikan makanan yang kita basuh tu bersih, betul-betul yakin. Bukan sekadar kita nampak benda tu bersih. Tapi betul-betul kita yakin dengan air basuhan, air mutlak. Jangan culur-culur begitu, dah terus masak. Kerana kalau tak suci, dia umpama kita memakan bangkai, dia akan jadi darah daging. Itu bahaya. Dia berkait dengan hati kita, menggelapkan hati dan sebagainya. Itu dia punya perkara yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang orang yang pengusaha makanan, buat kedai dan sebagainya, perlu orang yang ada
ilmu, kan? Ada ilmu tentang taharah ni, bukan hanya mana semua orang. Taharah ni berkait pada semua orang, bukan hanya orang yang mengaji saja di masjid, kan? Kita ni ahli jemaah, semua orang terlibat kerana perkara itu hari-hari kita buat, tambah lagi kita bermuamalah dengan orang, menjaga makanan dan sebagainya, kan? Kalau tak bersih makanan, kita akan tanggung dosa tersebut, Ada satu kenuri, kan, kenuri jiran, buat gotong royong. Saya masa tu budak-budak, kan, kita kata budak-budak sekolah menengah lagi, tapi sekolah agama lah. Orang suruh ni siang ikan talapia, nak bakar, siang ikan talapia, lepas tu celup dalam air ni, cuci perut lah, kan, cuci perut, kemudian celup air dalam besen tu. Air dalam besen tu bukan air ni, bukan air lalu, celup air dalam besen tu, besen yang kedua tu, celup gitu, kan. Saya kata mana boleh begitu, pakcik tak boleh begitu, kan, ini kena air lalu ni. Dia katanya cucilah ni, katanya dah cuci, kan. Aku dah ngoja ikan dah banyak kali dah. Kita nak bangkang orang yang berumur daripada kita, dia nak cerita pengalaman dia, bukan masalah pengalaman, masalah hukum ni, kita makan tu, kita jamu orang makan hukumnya makan bangkai lah, benda yang tak bersih. Jadi orang buat kenuri pula tu, itu buat gaduh. Orang gaduh kalau makan ikan talapia je berbau. Apa bangsa ikan berbau, mulalah nyalah ni lombong mana orang menjala, lombong ada bela itik, dah berkait dengan lombong pula, padahal orang yang menyucikan ikan tu tak betul, basuh tak betul. Basuh sekali je, itu bukan air lalu, celup dalam besen tu, dia tak ada taruh paip ke apa air lalu tu, itu bahaya, kena jaga betul-betul. Alat untuk buat bersuci itu ialah air, tanah dan batu, maka dengan limpah kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya telah menjadikan air itu lebih banyak, dengan tiada berkehendak kepada proses pada mendapatkannya. Alat bersuci ni dia kena ada alat. Bersuci kena ada alat, yang biasa kita yang senang, yang senang kita nyucikan najis menggunakan air, kerana air ni fleksibel, kan. Air ni fleksibel, kita nak cuci najis yang keras pun, kan, elok dengan air, najis yang cair pun elok dengan air, apa-apa boleh senang guna air ni, berbanding dengan alat lain. Jadi kalau tak ada air, contohnya tak ada air, memang tak ada air, kan. Mentang-mentang kita ni dekat dengan Sungai Perak, belakang ni je Sungai Perak, saya pun rumah tepi Sungai Perak, tapi kalau tak ada air tu takut juga nak turun, kan. Tengok air dalam, hujan, bahaya, Jadi kalau tak ada air, keadaan tak ada air, kita boleh menggunakan tanah. Tanah ni untuk bertayamum, bukan nak cuci najis, tanah untuk bertayamum, kerana tayamum termasuk dalam bab suci, bab bersuci. Dan batu, batu boleh menghilangkan najis, batu, batu ni syarat kita bila menggunakan batu, bukan dia suci 100% dengan air, tetapi suci, kan, sekadar untuk kita sahnya menunaikan solat, ataupun kalau tak tunai solat pun, mana dalam keadaan kita ni terlepas daripada apa? Terlepas daripada najis. Jangan anggap tak apa, aku bukan nak semayang pun, kan, tak payah nak istinja dengan batu ataupun kayu dalam hutan. Kita kena buat pasal perkara benda tu kita nak berlepas daripada anggota kita daripada najis, Anda kata kita ni Allah Ta'ala tarik nyawa kita, kan,
dalam hutan tu kita ada ditimpa kemalangan dan sebagainya, mati dalam hutan, mati biar kita mati dalam keadaan kita tak menanggung najis, ya. Jadi itu syarat sah solat. Nak lepas daripada solat, ataupun lepas pada sementara waktu. Ada air kita basuhlah. Ada air kita basuh. Kalau kita ni kan, orang kita ni nak guna batu, tak selesa lah kan. Tak macam air kan, nak cari juga air, ya. Tak apa, baguslah nak cari air, ya. Tapi lepas dulu. Lepas tu yang wajib, ya. Maka dengan limpah kemurahan Allah SWT terhadap hamba-Nya telah menjadikan air itu lebih banyak dengan tiada berkedakkan kepada proses pada mendapatkannya. Air ni banyak. Alhamdulillah negara kita air banyak, tak ada masalah. Sungai pun banyak. Lepas tu air telaga pada. Air hujan, hari-hari hujan. Ya. Jadi tak ada masalah air ni pada negara kita ni, tak ada masalah. Cuma kita minyak je mahal. Minyak mahal kan. Tapi di negara-negara kan, ada minyak dia murah, minyak dia terlalu banyak sangat minyak. Air dia susah. Air dia buat susah. Air dia kena beli. Macam kita pergi Mekah. Kan? Sana air kurang. Kan? Setakat air minum tu air Zam-Zam banyak lah. Tapi air untuk basuh untuk basuh mandi dan sebagainya kena beli. Kan? Ada lori tangki. Kita ingat lori tangki minyak. Rupanya lori tangki air. Kan? Ada tulis muyah. Muyah mana air. Dia bawa air, bukan bawa minyak. Jadi air tu kena beli mahal. Tak tahu berapa cah ni, kata kalau sembang orang kata mahal air, ya. Kita ni air ni sampai melempah-lempah, sampai terbuang air. Kadang-kadang paip tak bertutup, melempah. Jadi kita tak ada masalah. Hukum bersuci daripada hadas dan najis itu wajib. Hukum dia wajib. Wajib untuk kita suci daripada najis, ataupun pada hadas. Kerana telah ijma' ulama' sekata atau sebulat suara pendapat ulama'. Kerana sepakat pendapat ulama'. Dan juga ada daripada hadis Nabi SAW, yang di bawah tu hadis firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Artinya jika kamu sakit, yakni tak boleh menggunakan air. Kalau orang yang sakit tak boleh menggunakan air. Atau di dalam pelayaran tak dapat air, ataupun ketika mana belayar, belayar ni tak dapat air, susah dapat air. Memanglah atas kapal, keliling air tapi susah nak dapatkan air. Atau kamu buang air, maknanya safar di sini tulis safarin pelayaran, makna bukan saja pelayaran, makna musafir. Dengan makna musafir. Orang musafir, orang dulu musafir teruk dulu, payah nak jumpa air tengah-tengah padang pasir, kita tak apalah, musafir senang dapat air. Orang Arab ni susah. Kalau kena dengan Afrika ni, negara kering, kering kontang, tanah pun kering, merekah tanah, susah nak dapat air, jadi rosak pada mereka yang musafir. Atau kamu buang air, yang ini berhadas, mana tak ada air, nak buang air tak ada, nak buang air kecil atau nak buang air, nak kencing ataupun nak berak, tak ada air, Atau kamu
menyentuh kulit perempuan. Batal lah sentuh kulit perempuan. Tiba-tiba kamu tak dapat air, hendaklah kamu mencari tanah yang suci, iaitu tayamum ganti daripada air. Jadi asal masalah wajib jari atau menggunakan air. Cari wajib cari atau menggunakan air. Ini boleh digantikan dengan air. Kalau nak solat tak ada air. Solat tak ada air digantikan dengan bertayamum. Itu dengan tanah lah. Bertayamum dengan tanah, menggunakan tanah. Tapi syaratnya kena cari dulu. Kod jiran sebelah ada air, minta air untuk berwuduk. Ataupun kalau boleh turun sungai, senang turun sungai, ambil air sungai. Kalau susah, bahaya, tak payahlah, kerana melibatkan nyawa, susah. Boleh bertayamum. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, satu masa seorang badui, orang badui ni orang Arab kampung, dipanggil Arab kampung. Kalau kita ni orang badui, orang asli tu, orang darat, suak padi tu kan, suak padi, gedung batu, temu hangat tu, itu kita panggil orang badui lah, orang asli, ataupun panggil orang hulu, orang hulu. Dia masa saya di Mesir tu, orang Mesir ni dia suka tengok iklan-iklan pelancongan, kan. Antara pelancongan Mesir ni ditunjuk orang Dayak yang pakai cawat tu. Udah dia katanya orang Malaysia yang pakai cawat, kan. Dia katanya apa? Dia kata Malaysia bongga ni macam orang hutan lah, pakai cawat tu. Sudah, kan. Pasal dia nak tunjukkan budaya Malaysia ni macam-macam, ada kaum. Kita bukan pakai pakaian tu. Jadi lebih kurang ni lah orang hutan lah, orang badui ni. Daripada pasir dia tak ada hutan. Dia duduk di tengah-tengah padang pasir, kampung. Satu masa seorang badui kencing dalam masjid. Kencing dalam masjid. Sabda Rasulullah SAW, "Subbu alaihi dhunuban min ma'in." Artinya hendaklah kamu tuangkan atasnya setimba air. Kat atas itulah tempat yang Arab badui kencing, kan. Nabi suruh tuangkan air, kerana itu nak menunjukkan bahawasanya air kencing ni kena cuci, kena ambil air lalu ni, air mutlak ni kena sucikan, kena jeruh. Dia panjang hadis ni. Dia waktu Arab badui tu kencing, Arab badui dia orang kampung, dia tak Islam lagi. Tak salah dia baru Islam ataupun tak Islam, gitulah. Mana mari kat masjid, mungkinlah nak tahu apa nama, kan. Masuk dalam masjid. Dia tak tahu masjid ni tempat yang baik, tempat beribadah. Lalu dia ni nak terkencing. Dia kencingnya. Dia kencing dalam masjid. Tengah dia kencing tu, sahabat nampak. Sahabat nak pergi buru dia, nak empuk dia. Sahabat nak empuk, nak buru dia. Nabi kata jangan. Kan? Sebab apa? Nabi marah. Sebab bila Arab badui kalau lari dia macam kacau lah, dia kencing lah. Lagi masalah. Nabi kata biarkan. Biar dia habis kencing baru pula. Baru pergi. Tapi tak jadi, sahabat tak jadi marah. Sebab orang badui dia tak tahu apa. Dia jahil. Dia tak tahu. Jadi nescaya ada hikmah. Kalau sahabat marah, badui tu pukul badui tu, kemungkinan badui tu pergi balik kampung, dia cerita, Islam ni teruk katanya. Dia orang belasah aku. Dia akan memburukkan nama Islam. Orang Arab badui tak suka. Dia orang tak nak masuk Islam. Itu dia punya, mungkin ada kesan gitu. Dia hikmahnya Nabi ni nak tunjukkan akhlak yang baik. Orang Islam ni, orang Islam tak marah. Jadi perbuatan tu, yang najis tu, daripada Arab tu kencing tu, Nabi suruh tuangkan air,
kan, untuk ni lah, untuk menyucikan najis. Air yang sah dibuat bersuci. Apakah air yang sah dibuat bersuci? Air yang sah dibuat bersuci itu umum termasuklah air hujan. Air hujan. Air embun. Air embun ni susah. Kita nak dapat air embun ni. Dia kena pagi-pagi, betul-betul pagi. Baru dapat air embun. Ada mana ke perubatan orang jual air embun? Mana ke produk mana dia dijual air embun? Memang air embun ni elok untuk muka. Dia masuk dalam botol, tak tahu dia orang buat macam mana. Ada kata dia orang pergi pasang alat dalam hutan tu, kan? Alat tu sedut tu udara tu, jadi air embun tu masuk dalam tu. Jadi buatnya di botol kan, dia buat spray sembuh. Untuk ni lah, untuk elok untuk kulit. Kalau pagi-pagi tu kita embun tu. Tapi air embun boleh buat, boleh buat ni, boleh buat mengambil wuduk, boleh buat bersuci, termasuk dalam air mutlak, air embun. Tapi dia tak banyak lah embun ni. Encik embun adalah encik embun. Tapi kita tak ada ambil air embun, kita ambil air paip. Senang air paip. Air laut, air laut, walaupun air laut itu masin, tetapi dia suci. Suci lagi menyucikan. Cuma sifat dia masin. Bukan masin tu dia air tu tak elok, kan? Masin tu berbau itu. Itu sifat air. Sifat air dia tidak menghilangkan kesucian air tersebut. Termasuk air mutlak. Air sungai. Air sungai. Air sungai kita nampak keruh air sungai tu. Keruh tu sifat. Sifat air sebab dia air sungai. Kan? Kalau hujan lagi kuat keruh. Dia suci. Cuma keruh tu disebabkan tanah tu dia tak ada masalah. Itu sifat. Memang air sungai begitu. Air perigi. Air perigi. Yang telaga tu. Kalau orang budak sekarang ni, dia tak tahu apa air perigi. Budak-budak sekarang lah. Budak-budak mungkin yang anak-anak saya ni mungkin tak tahu apa benda air perigi. Air mata air. Air mata air ni air yang keluar. Keluar air daripada tanah. Dia air perigi. Ni dia keluar mata air dia, tapi dikorek. Dia buat perigi. Air mata air ni yang keluar. Yang keluar daripada tanah. Kalau pergi di negara-negara Arab dia ada. Dia ada air mata air yang keluar daripada, kita nampaklah dia mengalir. Seperti dipanggil uyun Musa. Uyun Musa ni air mata air Musa. Ada kisah mengatakan Nabi Musa ketuk batu tersebut keluar air. Atau ketuk tempat tu keluar air. Itu riwayat. Tapi tempat itu betul-betul yang disebut mereka tu kan, tu tak pasti sahih ataupun tidak. Dan lain-lain dengan tak kira sifat asalnya sama ada ianya putih atau hitam. Itu sifat air. Ada air ni dia keruh, putih. Ada hitam, putih ni jernih lah air. Atau kelabu, atau jernih, atau keruh, atau masam, atau masin. Masam air apa masam? Tapi masam ni sifat mungkin tempat tu mungkin air paya lah. Air paya. Di situ ada air. Itu dia masam. Air tu masam. Tapi air tu banyak. Boleh bersuci. Itu termasuk air mutlak. Bahagian air. Ini kita masuk bahagian air. Ni nak tahu air mutlak, air musyammas, air musta'mal, air najis. Air itu pula terbahagi kepada 4 bahagian. Air ada 4 bahagian. Yang pertama, air suci pada dirinya.
Dan menyucikan benda yang lain. Dia air itu diri dia suci, air itu diri dia suci. Kita tengok air ni kan, boleh diminum. Dia minum mana suci daripada diri dia. Dan menyucikan benda lain, boleh dibuat istinja ke, nak air minum istinja pula. Nak kata macam-macam lah boleh guna. Bila air ni suci, dipanggil air mutlak. Boleh menyucikan benda yang lain. Suci pada diri dia dan boleh menyucikan yang lain. Itu air mutlak. Dengan tiada makruh menggunakannya. Tak makruh. Makruh ni maknanya ditegah. Bukan makruh ni kita boleh buat. Makruh ni ditegah. Makruh ni dia hampir kepada jatuhnya haram. Seeloknya macam mana kita menghadapi kalau benda yang makruh, kita tinggalkan. Elok kita tinggalkan perkara tersebut. Contohnya apa? Contoh nak ambil air semayang, air panas, air yang terjemur, ataupun kita buka paip tu air panas, hukum kalau kita ambil tu mudaratkan kulit kita, muka kita, elok kita tunggu dulu. Maknanya buang air panas tu baru kita ambil. Iaitu disebut air mutlak, yang tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Tidak terikat. Maknanya tidak terikat apa? Kalau kita sebut air, orang faham. Air tu air lah, air mutlak lah. Umpama kita ambil air dari dalam perigi. Kita ambil air dalam perigi. Atau dari paip. Mudahnya paip lah. Pulah je paip tu, keluar air. Syaratnya kena bayar bil lah. Setiap bulan kena bayar bil. Tak bayar bil, tak keluar air. Pasang paip macam mana pun, tak bayar bil, tak ada ni. Tak ada keluar air. Kita boleh sebut air sahaja dengan tak payah sebut air perigi atau air paip, kerana air itu tidak terikat dengan perkataan perigi atau paip. Orang terus faham itu air sahaja. Kalau bila kita sebut air, kita faham lah, orang faham lah air mutlak, air yang boleh buat suci. Bersalahan air kopi, air kelapa, air mawar dan lain-lain. Jika tidak disebut kopi atau kelapa atau mawar, nescaya tak faham dan tak pergi fikiran kepada kopi dan sebagainya. Kita pergi kedai, kedai minum, kedai di Padang Tengala tu, tanya nak minum apa? Ini air lah. Air apa? Air lah kita cakap. Orang tak faham air apa. Orang faham air ni. Air macam ni, air mutlak lah. Kalau kita nak sebut air kopi, air nak minum, mesti kita sebut air apa? Kopi ke, teh ke. Dia terikat. Nama terikat. Jadi kalau tak sebut, orang tak boleh faham. Tak boleh faham. Kamu nak minum apa? Gila kamu. Kamu pergi balik lah. Orang tanya minum apa, tak disebut dengan apa. Air ini, air kopi, air kelapa, air tebu dan sebagainya tidaklah termasuk dalam golongan air yang mutlak, bahkan termasuk di dalam golongan air yang suci pada dirinya, tidak menyucikan benda yang lain. Pada air tu, diri air tu suci, tapi tak boleh buat tak boleh buat suci. Tak boleh menyucikan benda lain. Sebab dia air tu sifat je hanya untuk kegunaan dia. Satu kegunaan saja. Kalau air kopi tu untuk minum lah. Hanya untuk minum, dah tak boleh buat benda lain. Satu kisah, saya balik daripada Kuala Lumpur, dengan kawan lah, naik kereta. Masa tu bujang. Balik singgah dekat Jalan Duta, lepas bayar tol tu singgah Shell. Sebab kawan sikit perut. Dia pun masuk tandas tu, dia bagi WhatsApp, tolong beli air ya. Dalam tandas ni tak ada air. Dia dah lepas lah. Air tak ada.
Jadi tengok pergi buka petak air tu, semua air tak ada, air mineral tak ada. Orang beli air, orang buang air, beli air situ, air mineral. Sebab masalah Selangor, masalah air. Macam mana nak buat tu? Kan? Yang ada air Pepsi Pepsi air Coca-Cola. Nak lepas tisu pun tak ada, tisu pun habis. Jadi beli je lah air Pepsi. Basuh je lah, kang singgah mana-mana basuh lain. Jadi dia tidak mana tidak terangkat lah. Mana tak boleh lah buat bersuci. Lagipun lagipun makanan benda yang mulia. Minuman benda mulia tak boleh buat suci. Jadi kena basuh lain lah. Yang kedua, air suci pada dirinya dan menyucikan benda yang lain juga, tetapi makruh menggunakannya pada badan orang yang ditakuti kena sakit sopak atau bertambah kuat sopaknya atau jadi kekal sopaknya, iaitu air yang tercampur atau dipanaskan dengan cahaya matahari. Ini air yang panas, air yang terjemur dengan oleh cahaya matahari. Maknanya tengah panas air itu dijemur. Ataupun bukan saja jemur. Memang kolah tu kan. Memang kolah ke ataupun bekas daripada besi ke, daripada logam ke, maknanya kena cahaya matahari membuatkan air tersebut menjadi panas. Jadi bila ambil juga air semayang tersebut, air tersebut dia akan mengakibatkan mudarat pada tubuh badan, iaitu penyakit sopak. Sopak ni penyakit kulit. Penyakit kulit, dia putih, keputihan, bukan sikit, bertumpuk putih. Memang putih, dia penyakit kulit sopak. Adalah hadis Nabi sebut, sahabat tanya, sopak ni macam mana? Sopak ni Nabi sebut kuda. Kita tengok kuda kan, kuda dia ada belang hitam putih tu. Putih itulah sopak, ibaratkan sopak, penyakit sopak ni. Mana tak cantik lah. Kalau orang lelaki ni kena penyakit sopaknya, mungkinlah kurang peminatnya. Kalau orang perempuan ni mungkin dia punya hantarannya murah. Sebab tak cantik. Dia penyakit. Keadaan di dalam bekas yang boleh berkarat seperti besi. Bekas besi tu boleh berkarat. Jatuh besi ni dia kena cahaya, dia cepat panas, dan dia mengeluarkan karat. Karat tu lagi bertambah, dia punya bahaya. Di negeri-negeri panas, air ini disebut air yang makruh digunakan. Dipanggil sebagai air musyammas. Air makruh digunakan kerana panas boleh menyebabkan penyakit sopak. Yang demikian tidaklah termasuk bekas yang diperbuat daripada emas atau perak atau plastik. Bekas kecuali bekas ni lah. Tapi tak ada sampai orang nak guna besin emas, bekas emas ni. Nak pakai pun tak mampu ni kan, nak buat besin. Besin pada emas. Padahal nak besin tu nak ni je, nak buat nakung air je rumah. Sebaliknya, makruh juga digunakan air yang sangat panas atau sangat sejuk. Contohnya kalau air yang tak terjemur matahari, contohnya air paip. Paip ni dia dalam, air ni dalam. Dia tak kena matahari, tapi cahaya tu kena pada paip. Paip besi tu, dia membuatkan air tu panas. Air tu pun tak boleh guna. Air pun, walaupun dia tak termasuk air musyammas, air yang terjemur matahari, tetapi dia tu air panas. Air panas makruh juga. Sebab air danja boleh mendatangkan mudarat. Ataupun sejuk yang bersangatan. Contoh negara sejuk. Kita ni sejuk, tak ada sejuk ada. Saya duduk di inilah masa mengaji tu, sejuk betul, sejuk. Tapi sejuk boleh lagi ambil semayang, boleh lagi.
Boleh tahan lagi sebab sejuk pun lebih kurang dalam 15 darjah Celsius je. Kalau sejuk melampau pun dalam 10 darjah Celsius. Pernah pergi satu tempat yang turun salji. Itu memang negatif 0 point berapa. Sejuk. Sebab turun saja sejuk. Saya cuba ambil air. Tak boleh. Rasa bisanya kan. Tak tahan, rasa macam krem. Ini tak boleh. Memang kena tayamum. Saya cuma ambil salji saja, ambil salji tu. Kan. Buat ambil wuduk. So try basuh muka. Tak tahan sejuk. Kan. Rasa tangan rasa berdenyut-denyut sejuk. Itu bahaya. Boleh ketika itu boleh, ketika itu tak boleh lah. Tak boleh. Maknanya makruh. Kalau kita ambil wuduk, kita menggunakan air yang sejuk, tak boleh terlalu sejuk. Kemudian yang ketiga, air suci pada dirinya tidak boleh menyucikan benda yang lain. Tidak sah diperbuat bersuci dengan dia, iaitu disebut air mustakmal. Yang ini air yang telah digunakan buat mengangkat hadas basuh yang pertama pada wuduk yang wajib atau mandi yang wajib. Air yang ketiga ni disebut sebagai air mustakmal. Masuk mustakmal air yang telah digunakan. Air mustakmal, air yang telah digunakan. Jadi air baki daripada air yang telah digunakan untuk apa? Basuhan lebih basah wuduk. Contohnya kita ambil semayang, adalah bekas cebok kat situ, kat depan kita tu, ataupun baldi ni dia sikit, tak banyak lah air kan, bukan sampai 2 kolah. Jadi bila kita ambil semayang tu, air tu mercik masuk dalam tu. Jadi air tu dihukumkan air mustakmal. Tak boleh kita ambil wuduk ataupun mandi hadas. Tak boleh. Sebab termasuk air mustakmal. Air yang kurang daripada air yang masuk, air yang telah digunakan ke dalam bekas tersebut, tetapi bekas yang tu tak sampai 2 kolah. Tak sampai 2 kolah. Demikian juga air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Yang membasuh benda tadi dalam hadas. Ada kecil tu ambil wuduk, atau hadas besar ambil mandi wajib. Air daripada baki tersebut jatuh ke dalam bekas tu, maka dia jadi air mustakmal. Ini pula disebut air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Padahal air itu tiada berubah. Dan tiada bertambah beratnya. Seperti dicucurkan air pada kain yang kena najis. Dicucur air yang kena najis. Setelah air itu bercerai daripada kain itu dan ditolak, kadar yang dihisap oleh kain itu, yang baki itu tidak bertambah beratnya. Contohnya, orang basuh kain yang kena najis. Kain najis tu bila curah air tu, jadi cucilah kain tu. Kemudian ada lagi air yang dalam kain tu. Maknanya najis sudah dah hilang dah. Ada lagi air dalam kain tu, mana diperah kain tu, ambil air tu. Itu dikira air mustakmal. Air baki daripada membasuh membasuh najis. Asalnya mutlak, tapi bila basuh tu, air tu ada baki pada kain tu tersebut. Bila dia perah, air tu tak boleh digunakan untuk hadas kecil dan hadas besar. Termasuk mustakmal. Termasuk dalam golongan air mustakmal itu yang berubah salah satu daripada 3 sifat. Berubah 3 sifat. Bau, rasa dan warna. Bau ni baulah. Air tu berbau. Tu rasa. Rasa bukan rasa dengan lidah. Rasa ni maknanya air tu, bila kita tengok air tu, rasa macam
licin-licin air tu kan. Licin ke apa rasa rasalah kan. Rasa lain yang bukan sifat air mutlak tu. Dan warnanya berubah. Warnanya berubah. Jadi hitam ke, jadi coklat ke, berubah daripada sifat air mutlak. Bukan air tu sebab tanah kan. Atau kita buka tadi petang tak ada air kan. Kita buka paip. Dah ada air. Air tanah. Itu bukan kita kata air tu air mustakmal. Tak, itu air tu dah bercampur tanah tapi air tu suci. Itu sifat tu air, sifat air tu sebab mungkin air sungai ke apa ke daripada tanah mana itu tak menjejaskan sebagai air mutlak. Walaupun warna tapi dia suci. Ini air tu berubah sendiri. Kan? Berubah sendiri ataupun orang yang merubahkan air tersebut. Dicampurkan sesuatu dalam tu, air tu jadi berubah warna, jadi color lain. Itu tak boleh lah. Melainkan benda yang dimasukkan benda yang suci. Dengan sebab bercampur dengan cecair atau serbuk yang mukhalid, yang dicampur dengan serbuk, yang suci, serbuk yang suci, baik banyak berubahnya sehingga jadi bukan macam air, sehingga berubah air tersebut, tidak dinamakan air lagi, sama ada berubah itu nampak, dilihat atau dirasa, iaitu hissi seperti sirap, kopi, susu dan lain-lain. Kalau dicampurkan benda yang suci, berubah air tersebut. Atau tidak nampak, cuma pada takdir saja seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang. Atau air mawar ada color? Tak ada. Kan? Dia hanya bau. Kan? Tadi sirap, color, nampak. Yang ini bau, air mawar. Tapi benda tu suci. Dia boleh jadi hilang baunya. Dan air mustakmal. Maka air tersebut kalau dicampurkan benda yang suci, kalau dengan sengaja tu, dia jadi mustakmal. Maka air ini hukumnya sama macam air mustakmal dari segi tak sah dibuat bersuci dengan dia. Mana kalau dicampur benda tu berubah. Perbuatan orang sendiri mencampurkan benda tersebut. Kalau air tu berubah dengan sebab dia sendiri, contohnya dia berubah dengan sebab lumut. Lumut air lama-lama bertakung dia jadi hijau, berubah. Itu tak apalah. Itu tak apa dengan sebab lumut ni dia terjadi dengan daripada air juga. Dia tak ada masalah lumut. Sebaliknya, jika bercampur dengan sesuatu benda yang suci itu sedikit atau berubah sedikit, tidak hilang nama air. Kalau campur sedikit, maknanya tak berubah. Berubah macam mana? Tak berubah bau, warna dan rasa. Seperti bercampur dengan cecair yang sama sifatnya dengan air, maka air ini masih suci lagi menyucikan yang lain. Contohnya apa? Contohnya dicampur klorin. Klorin ada masalah. Ada berubah air tu? Tak ubah. Ataupun dicampur tawas. Sebab tawas ni memang nak menyuci air tu. Tapi dia tak warna. Tak bertukar sifat air tu. Jadi dia boleh. Macam campur di kolam tu kan. Dia ikutkan air pahit kita guna ni dah campur dengan tawas, dicampur dengan klorin. Jadi tak ada masalah. Dia tidak mencacatkan air tersebut. Pada pendapat saya, air paip yang kita gunakan sekarang yang mana telah bercampur dengan klorin termasuk dalam golongan airnya disebut. Ni tak ada masalah. Kalau dicampurkan benda yang berubah warna tadi, macam campur sirap sebotol, tonggeng sirap sebotol, berubah color, itu tak boleh lah. Ataupun serbuk apa ke, tak boleh.
Demikian juga suci lagi menyucikan air yang bercampur dengan sesuatu benda yang suci yang beku atau berasing, iaitu mujawar. Seperti gaharu dan minyak makan dan sebagainya. Dicampur dengan benda yang suci. Ya. Jadi disebut sini suci lagi menyucikan, dia tak ada masalah. Dicampur benda yang beku. Maknanya tak berubah lah air tu, campur benda yang beku. Seperti itu juga air yang berubah sebab bercampur dengan sesuatu benda yang tak dapat dielak daripadanya, seperti tanah, lumut dan tempat ia bertakung dan mengalir, dan juga berubah dengan sebab lama bertakung. Itu masalah macam kolah, kolah masjid ke apa kan. Jadi berubah. Tapi tengoklah kolah tu, kalau nampak cicak tu dah banyak sangat sampai dah berbau, itu tak boleh lah. Walaupun air tu banyak, tengok sifat dia, bau, warna dan rasa. Kalau bau air tu dah bau bangkai dah, dia tak boleh lah, dia dah berbau kan. Atau warna je bertukar, bukan warna bertukar dengan sifat air macam lumut tadi, dia warna hijau air tu. Ini berubah dengan sebab hitam, ada cicak banyak masuk dalam tu. Itu tak boleh lah. Ataupun rasa, rasa air tu dah berlendir-lendir, elok buang. Elok buang. Kemudian yang keempat, dahsyat lah. Tapi sambung je ya. Balik awal pun apa nak buat lah. Takut ni lah kena saman kot. Tak boleh, sikit lagi nak berhenti. Yang keempat, air yang kena najis disebut mutanajis. Mutanajis, iaitu air yang termasuk atau jatuh ke dalamnya najis atau sesuatu yang kena najis, padahal air itu tak sampai 2 kolah. Air yang tak sampai 2 kolah. Air 2 kolah ni disebut lebih kurang 13 tin minyak tanah atau 230 liter. Itu sukatan 2 kolah. Sukatan 2 kolah. Boleh ada dalam kitab. Saya tak ingat dia punya ni ada. Kalau sukatan lain tu ada. Dia berkurang kalau saya ada kaji-kaji dulu. Tanya-tanya orang. Kalau yang kolah yang jenis yang apa? Kalbet yang bulat tu. Kan? Kalbet tu. Itu penuh tu 2 kolah. Tapi kolah yang dekat rumah-rumah macam perumahan kecil kan, ada kolah kecil tu, itu tak cukup. Itu tak cukup. Tapi syarat dia air 2 kolah ni, dia kalau bercampur dengan benda, kita orang ambil wuduk kat situ kan, ataupun bercampur dengan benda lain, tak mengubah sifat air tersebut, tapi air tu 2 kolah, jadi air tu suci lagi menyucikan. Maknanya mutlak lagi air tersebut. Tapi kalau air yang kurang tadi kan, kurang tadi masuk tadi percik air semayang kita. Air semayang ni basuhan yang wajib, basuhan yang pertama tu. Dikira terpercik dalam tu, maka air tersebut menjadi air mustakmal. Tapi kalau takut terpercik, hati-hatilah. Hati-hati dengan air yang tak cukup 2 kolah. Disebut 230 liter. Sama ada berubah atau tidak, air ini tidak suci dan tidak menyucikan benda yang lain. Kalau disebabkan air ni kan, air ni masuk cicak, air masuk cicak ni maknanya najis lah air tersebut. Cicak masuk dia tu mati, najis. Walaupun cicak tu kecil ataupun taik cicak masuk dia tu, memanglah tak nampak berubah air tu kan. Tapi air tu kurang dikira air tu najis, bukan maksudnya air tu najis sebab dia tu sedikit. Kalau banyak masuk tak cicak, tak mengapa. Tapi bukan sengaja dimasukkan. Syaratnya jangan sengaja masuk. Air ni 2 kolah, banyak air ni, ambil cicak masuk dalam itu. Dia tak boleh lah. Tak boleh lah. Dia masuk tu mesti
cicak tu terjatuh. Yang ketiga, tidak termasuk dalam golongan ini jika terjatuh ke dalam air itu najis yang dikecualikan, umpamanya bangkai binatang yang tiada berdarah mengalir ketika dikuitkan seperti lalat. Seperti lalat tu tak apa, dimaafkan. Kalau jatuh dalam air sedikit, lalat tu tak apalah. Kumbang, kala, lipas, cicak dan sebagainya, syaratnya bukan dicampakkan dengan perbuatan dan tiada mengubahkan air itu. Jadi tidak, ini disebut air yang cukup 2 kolah ni. Ini air yang cukup 2 kolah, bukannya air sedikit tadi ni. Tapi cakap lalat tu tak apa. Lalat ni kalau masuk dalam air minuman kita pun tak apa, buang lalat tu, celup. Kalau hadis Nabi, di antara penawar segala penyakit, lalat masuk. Jangan kita, lalat masuk, pergi buang air ni. Kalau air tu macam air macam ni, air macam ni tu, kita nampak lalat tu, kita celup. Lalat ni tu kita buang. Kerana sabda Nabi SAW, sayap sebelah kanan lalat ni dia mengandungi penawar segala penyakit lah. Yang kita buang. Mana lalat ni bukan dia tak ada manfaat, itu manfaat dia. Dia ada ubat pada sayapnya. Ini kita ni tengok lalat ni bertaik apa, kita pun buang. Jadi dia masuk sekejap lah, bukan lalat tu dah mati, dah pecah perut, kita minum air lah. Tak gamak Ustaz. Tak tergamak. Walaupun masuk sekejap. Walaupun masuk sekejap. Boleh ikut kalau hadis Nabi suruh celup, buang terus. Jangan pula kacau. Lagi dia hancur. Air sayap lalat tu larut dia kacau. Demikian juga tiada dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair dengan sebab masuk najis yang halus yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana sekalipun daripada najis mughalazah. Ni tu. Adapun air yang banyak, dua kolah atau lebih, tidak jadi mutanajis dengan sebab masuk ke dalamnya benda yang najis, melainkan jika berubah bau, rasa dan warna. Kalau air 2 kolah tersebut masuk benda-benda yang tadilah. Jadi kalau tak berubah bau, warna dan rasa, tidak mengapa. Tapi bukan orang yang campakkan najisnya tu. Yang keempat, yang dikatakan air 2 kolah itu ialah sebanyak lebih kurang 52 galen. 52 galen atau 13 tin minyak tanah atau 230 liter. Atau jika dalam sebuah tangki 4 persegi luasnya 23 inci. 23 inci lebar dan 23 inci dalam. Lebih kurang atau jika dalam sebuah tangki bulat lebarnya 19 inci dan dalamnya 46 inci, lebih kurang. Itu sukatan. Jadi biasanya kolah masjid ni cukup, tak salah. Yang masalahnya kolah macam kolah yang rumah-rumah kecil ni yang ada betul letak dekat tepi dinding tu, 3 segi tu. Itu tak cukup lah. Tak boleh lah kita nak ambil wuduk macam ambil wuduk dekat masjid, kolah masjid, ambil wuduk macam tu, tak boleh. Dia dikira basuhan yang wajib tu, lebihan basuhan yang wajib. Contohnya kita ambil air semayang, kan? Basuhan yang pertama tu merecik masuk dalam itu dikira air itu mustakmal. Air itu mustakmal, bukan mutanajis, air itu mustakmal. Tapi kalau basuhan yang kedua merecik masuk dalam itu, tak mengapa.
air tu suci. Dikira basuhan yang wajib yang pertama tu. Kalau mandi wajib, tak boleh lah. Mandi wajib nak kira basuh macam mana? Satu badan tu sekali tu dikira mandi wajib. Kalau mandi sunat, tak mengapa. Mandi sunat tak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Apabila bab air, akan datang bab najis dan cara menyucikan. Ada soalan? Saya buka soalan. Tak, air mineral tu kita boleh ke ambil semayang? Air mineral ni boleh. Sebab air ni, air mineral dia memang air suci, air mutlak. Kita boleh minum dan kita boleh ambil semayang. Tak cukup 2 kolah tu dengan sebab kalau kolah ni kan kalau mana dia ada halangan lain masuk benda-benda yang tak sepatutnya kan. Kalau dikira 2 kolah tu maknanya dia tetap suci. Kalau macam ini air ni terjaga, dia ada bertutup. Bila kita nak guna baru kita buka. Dia tidak tercemar. Jadi boleh kita ambil semayang mana. Kadang-kadang kita berjalan ni perlu juga ada air kan. Air botol ni perlu juga. Kadang-kadang sesak boleh guna kan. Sama ada nak minum boleh, nak istinja pun boleh kan. Ada soalan? Ada. Mau kahwin? Soalan. Ada, tutup lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat sama-sama kita berkongsi ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang kita pelajari pada malam ni walaupun sedikit. InsyaAllah kalau sedikit tu kita beramal, mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala merahmati dan menerima segala amal ibadah yang kita lakukan, insya-Allah. Mohon maaf sekiranya ada kekasaran, kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala mengampuni segala kesalahan saya dan kita semua, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma futal 'arifin warzuqna fahman nabiyina wa hadhal mursalin wa adhal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin was-sunna wa dzalika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.